يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أميتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أميتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أميتنا على دين الإسلام. Okey, bismillah, alhamdulillah. Boleh dengar ya? Ustaz. Boleh dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz, orang bersiap orang. Okey, bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi khalaqal insan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudi bersama malam ni, insyaAllah. Saya berbaju biru, berlatar belakangkan biru, insyaAllah. Boleh dengar ya, clear? Pastikan suara dengar clear, wajah nampak manis, dan juga audio dengar clear, muka nampak manis, wajah visual nampak jelas. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Anslia ni lelaki ke perempuan? Oh, yes, kalau mendengar kebangsaan Yan, ingat insyaAllah. Lepas habis COVID balik ke pangkal jalan, kita akan Ustaz sampai insyaAllah untuk program siri yang kedua di SMK Yan. Okay, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Set kita. Okay, kepada semua yang sudah pun selesai untuk sallallahu alaihi Muhammad, sudah selesai menunaikan solat sunat tarawih, maka kita ucapkan tahniah. Maka yakin dan pastilah Nabi sebut, man qama Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, pastinya dia tidak tinggal tarawih, insya-Allah. Maka setiap malam Ramadan dihiasikan dengan tarawih. Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana manifesto yang Allah janji, yang Nabi janji, orang yang tak pernah tinggal ataupun orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan ni, maka manifesto yang dia dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya apa? Dosanya dibersih, dosanya dibasuh, sehingga dia lahir seperti bayi yang tiada dosa. Jadi saya ucapkan tahniah semua yang ada malam ni. Maka tuan-tuan sudah tiada dosa. Nampak, walaupun saya tak nampak tuan-tuan, maka saya dapat rasakan wajah dan jasad tuan-tuan semua yang ada, abang-abang dan adik-adik kita, sudah pun dibersihkan dosa-dosa. Maka kita kena sonok, kita kena gembira. Sebab apa? Sebab sepanjang Ramadan, every night Allah cuci dan Allah bersih dosa. Tak sempat nak buat dosa, mai datang pahala baru. Tak sempat nak buat dosa, datang pula pahala baru. Jadi pahala berganti pahala. Masya Allah, hebat ni. Okey, kongsikan sedikit pengalaman tarawih dan Ramadan anda. Okey, siapa yang nak share, mungkin sambil-sambil itu saya pun share sikit, ada mungkin kisah-kisah di sepanjang Ramadan yang kita boleh kongsi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada satu malam, waktu saya ada program di Berjaya Hotel, Berjaya Georgetown Hotel. Kisah ni berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi pada lepas malam saya mengimamkan solat Nabi Muhammad. Okey, saya bawa cerita lain dulu. Cerita tadi simpan dulu. Saya ada jemputan program jambatan kedua Sendirian Berhad. Jadi siapa-siapa yang duduk kat Penang, kan, jabatan kedua tu,
Jadi saya nak share lah kan. Saya nak share. Saya antara orang yang terlibat dalam pembikinan juga proses persiapan untuk siapnya sepanjang lebih kurang berapa tahun 5-6 tahun juga proses untuk menyiapkan jambatan kedua Sdn Berahat. Maka saya antara orang yang terawal dibawa masuk naik atas jambatan tu semenjak tiang awal dipasakkan ke dalam laut sampailah tiang di tengah dekat puncak jambatan kedua Sdn Berahat. Okey, jambatan kedua Penang. Jadi waktu tu yang boleh jadi ada hubungan ni pihak Jabatan Kedua Sdn Berahat, Tan Sri Sulaiman Mahbub, bekas Menteri Perumahan ke apa waktu tu, beliau menjadi pengerusi Jawatankuasa Jabatan Kedua Sdn Berahat. Dan pejabat Jabatan Kedua Sdn Berahat waktu dibuat pada tahun 2013 2014 pelancaran, dia punya ini kisah ni Ramadan, nak beritahu ni kenangan Ramadan. Dibuat pejabat ofis waktu tu jambatan kedua, sementara jambatan siap dia buat di sekitar Queens Bay. Jadi nak bagi tahu Sallallahu Alaihi Wasallam nak share ni, pengerusi jambatan kedua Sdn Berahat, dia punya owner main dia punya chairman dia ni, depa ni orang atas yang Datuk Tan Sri ni semua dia berjiwa agama. Jadi agama dia agak kuat. Jadi orang yang ada latar belakang agama. Jadi waktu tu bila dah mereka beroperasi di Pulau Pinang, ringkaskan cerita, tempat saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pondok Upih ni diangkat menjadi sekolah angkat. Jadi bila sekolah angkat, program sekolah dengan Jabatan Kedua Sdn Berahat ni menjadi dekat lah. Jadi saya sentiasa dekat dengan program Jabatan Kedua. Jadi Jabatan Kedua nak buat program, dia akan jemput saya. Daripada situ terbinalah satu hubungan. Jadi tak tahulah, mungkin chairman ni terberkenan kat Ustaz Maneh ni, maka saya diambil untuk mengendalikan program dan juga pengisian solat hajat dan juga ada tazkirah di atas Jambatan Pulau Pinang setiap bulan, program bulanan termasuk bulan Ramadan, bermula bulan Ramadan sampailah jambatan tu siap. Jadi waktu jambatan tak siap lagi, kita dah naik dah ni. Kita dah dibawa naik awal menggunakan kenderaan Hilux rasmi dengan jambatan lagi tak ada lagi jalan tar kan. Tiang pun baru siap suku, daripada suku ke separuh. Jadi saya kira antara orang yang sempat mengikuti perkembangan dan progres jambatan kedua daripada awal sampai siap. Sampai malam perasmian Datuk Seri Najib pun saya dijemput untuk bersama-sama lah majlis doa selamat. Yang saya nak share ni, satu hari Ramadan, saya tak ingat berapa Ramadan, ada program buka puasa dan juga solat sunat tarawih tazkirah di Ibu Pejabat HQ Jambatan Kedua Sdn Berahat JKSB, bertempat di Damansara KL. HQ-nya di Damansara, tapi pejabat operasi di mana? Di Queens Bay waktu tu, di Penang lah. Waktu tu jambatan baru separuh siap. Jadi bila program Ramadan, program tu ada ke HQ. Jadi Datuk Tan Sri minta driver dia ambil ustaz ni, ambil saya dekat Pulau Pinang dengan driver dia. Jadi driver pun ambil. Saya pun layan lah raih jemputan. Daripada balik pulau, driver datang ambil, lepas tu pergi hantar ke Damansara KL. Jadi saya sampai petang tu, saya ni kan bawa posh bag lah kan. Jadi ringkaskan cerita, bermula kisah ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Waktu saya turun kenderaan rasmi JKSB tu, saya tak perasan posh bag yang saya bawa, memang dah tercicir betul-betul dekat lantai lobi masuk ke ofis Damansara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada siapa yang baru join. Jadi bila saya nak masuk ke dalam ofis tu, waktu tu dalam pukul 6.30 persiapan untuk majlis doa selamat dan juga tahlil sebelum buka puasa. Saya tak perasan lagi ni. Sampailah saya dah bersiap-siap untuk nak berbuka puasa, untuk majlis tahlil doa selamat. Saya cari beg duit. Cari beg duit tak jumpa. Posh bag tadilah. Baru tersedar beg duit tak ada. Okey. Jadi saya pun cuba flashback dan throwback balik kat mana aku letak ni. Saya baru teringat last kali saya letak mestilah waktu atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahidah Sahran. Saya baru sampai tadi, saya letak last kali dalam van, dalam kenderaan rasmi pacuan 4 roda JKSB yang datang daripada Pulau Pinang ambil saya. Jadi saya rasa mungkin tercicir dalam kereta. Minta driver pergi tengok, memang tak ada. Sedangkan majlis tu waktu tu nak berjalan dah, nak start dah. Waktu tu Tan Sri, Datuk Sri, orang kuat ni semua turun. Yang saya ni masih berbelah bahagi, ya Allah, duit aku tak cari duduk kat mana. Jadi saya dah berbekalkan dengan kekuatan dan kemuliaan Ramadan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa dan tawakal sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah berikan jalan keluar.
Saya waktu tu saya pejam mata, saya kata kepada diri, ya Allah, andai ini ujian aku, ya Allah, aku redha dan aku terima, ya Allah. Andainya ada rezeki baik duit tu, maka akan jumpa balik lepas ni. Jadi saya pun saya hilang saya letak fokus baik duit tu, lupa sekejap. Sebab saya nak handle majlis ni, Datuk Tan Sri ni semua VIP. Jadi saya handle tazkirah dengan penuh, alhamdulillah berjaya. Selesai buka puasa sampai tarawih. Okey, Datuk Tan Sri tak tahu lagi waktu ni. Jadi saya beritahu dekat driver dengan orang 3-4 orang je tahu, kata beg duit ustaz hilang. Okey, sehinggalah saya bagi salam. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Solat sunat witir rakaat terakhir. Bila bagi salam, tiba-tiba sallallahu alaihi Muhammad bunyi telefon. Okey, tak ada nak zikir apa ni, telefon. Saya pun tengok nampak nombor telefon tu 03288888. Sebab saya ingat nombor telefon yang sebegitu adalah nombor balai polis. Jadi saya pun baru teringat balik, kata beg duit saya hilang. Tadi sepanjang saya handle majlis, saya terlupa. Saya memang tak mau fikir sebab saya nak fokus pada majlis tu. Tak mau terganggu kelancaran dan fokus, maka hilang beg duit. Jadi saya letak di tepi dulu, handle majlis. Lepas bagi salam, dalam doa tu memang tawakal sungguh-sungguh lah. Aku serahkan padamu, ya Allah. Tawakal, serah diri sungguh-sungguh. Lepas bagi salam, betul-betul habis solat sunat witir, selesai majlis apa semua, balai polis telefon. Assalamualaikum tuan, ya, ni tuan ni pemilik dengan nama sekian-sekian. Ya ni saya daripada balai polis dan beg duit tuan sedang berada di balai polis. Waktu tu saya tak hilap saya, balai polis Pantai Dalam ke Ceras ke, lebih kurang macam tu. Saya kata Allahu Akbar, macam mana tiba-tiba balai beg duit ni ada dekat balai polis, sedangkan saya rasa tercicir kali terakhir di depan lobi pejabat nak masuk ke JKSB di Damansara. Balai polis tu sebab duduk kat Ceras agak jauh juga dengan tempat saya hilang beg duit tadi. Maka saya pun tak apa, saya serah pada Allah. Baik-baik tuan, saat lagi selesai majlis saya akan singgah di balai polis. Barulah saya beritahu kat Datuk Sri, Tan Sri apa semua ni. Dia sebab dah confirm, dah tahu dah kat mana, jadi tenanglah sikit kan. Jadi Tan Sri, Datuk Sri, masya-Allah awak tak beritahu apa semua. Tak apa tuan, tak apa Tan Sri, saya tak mau majlis kita terjejas sebab saya pun main jauh. Jadi saya nak raikan majlis Tan Sri. Selesai habis apa semua sallallahu alaihi Muhammad, on the way nak balik Penang. Bila on the way nak balik Penang waktu tu, barulah kami singgah dekat balai polis. Jadi barulah tahu cerita, rupanya ceritanya macam ni. Tanya balai polis tu sallallahu alaihi Muhammad, macam mana beg duit ada saya kat sini, ni cerita bulan puasa ni. Maka polis tu kata, ni ustaz lebih kurang lah macam ni ustaz, tadi ada orang main hantar, boleh tak saya nak cek siapa yang main hantar tu. Jadi bila cek dia butiran siapa yang penghantar, penjumpa yang menemui saya punya beg duit post bag tu. Maka bila cek rupanya sallallahu alaihi Muhammad, dia ni adalah salah seorang staf yang bekerja di salah satu pejabat yang berkongsi dengan jabatan kedua saya berhad, pejabat saya program tadi. Mungkin saya jatuh mungkin dalam pukul 6 macam tu, dia nak balik kerja kan. Jadi dia mungkin dia jumpa, dia tak tahu siapa dia. Mungkin dia bawa beg duit tu dan dia pergi singgah di balai polis yang terdekat di rumah dia. Mungkin itulah sinopsis teori yang saya buat. Jadi dia tinggalkan nombor telefon apa semua. Saya pun telefon kat dia, saya ucap terima kasih apa semua abang, insyaAllah saya tak sempat jumpa, jazakallah atas segala kejujuran dan keikhlasan abang. Maka saya pun kebetulan waktu tu memang saya bawa CD, album saya baru siap. Maka saya pun menghadiahkan pada abang tu sallallahu alaihi Muhammad. Saya kirim dekat orang lah, dekat security tempat dia kerja tu, hadiahkan kepada abang ni CD album. Rupanya dia tak tahu beg duit yang hilang tu adalah dipunyai oleh Ustaz Manis. Itulah antara kisah Ramadan yang saya ingat. Okey? Ya, wallahu alam. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, satu, jangan cuai lah. Kan? Yang kedua, Allah uji sesuatu, Allah nak melihat sesuatu. Allah nak melihat iman kita, Allah nak melihat redha kita. Waktu kita dapat nikmat, kita boleh tersenyum. Waktu kita dapat musibah, adakah kita akan mengecam Allah? Ada orang mengecam Allah, mengecam Tuhan. Waktu dia dapat nikmat, dia tak ingat Tuhan. Tapi bila dia dapat musibah, dia mengecam Tuhan. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa ya aku ditimpa? Kenapa aku? Sedangkan waktu dia dapat nikmat, dia tak tanya pun kenapa aku dapat nikmat. Kan? Itulah perangai kita lah manusia. Jadi tawakal tu satu. Yang kedua, tawakal. Siapa yang serah diri sungguh-sungguh, Allah berikan jalan keluar. Allah kata rezeki untuk kita. Allah kata ada jodoh, pergi ke mana pun memang ada jodoh. Tapi yang kedua, yang ketiga,
Allah nak selamatkan rezeki kita, Allah akan pertemukan dengan orang yang jujur. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia yang paling susah nak jumpa di akhir zaman ni ialah manusia yang paling jujur. Dalam rumah tangga kita pun, anak dengan ayah, anak belum tentu jujur pada ayah, kan? Suami belum tentu jujur pada isteri walaupun duduk serumah. Kawan belum tentu jujur dengan kawan walaupun kerja naik motor sekali, naik kereta sekali, duduk sebelah. Jiran belum tentu dengan jujur dengan jiran walaupun duduk setaman. Jadi ini adalah fenomena akhir zaman. Bila kita jumpa dengan orang seseorang yang jujur pada kita, maka Imam Syafi'i kata apa? Pegang tangan dia, jangan lepas, genggam tangan dia. Dia adalah permata dan mutiara akhir zaman yang 1 dalam 1000. Kamu takkan jumpa lagi, ataupun kamu susah nak jumpa orang yang jujur ni. Okey? Orang yang jujur dengan kita adalah orang yang jujur dengan Allah. Orang yang khianat, yang tidak jujur dengan Allah, maka dia akan tidak jujur dengan manusia. Orang yang boleh meninggalkan Allah kerana kita, maka dia boleh meninggalkan kita kerana Allah. Okey? Lihat tu. Okey? Orang yang sanggup cinta kita kerana Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kita akan jumpa orang yang cinta Allah kerana kita. Betul ya? Okey, itulah sekadar sharing is caring, caring is loving. Sharing is what? Sharing is caring, caring is what? Caring is loving gitu. Okey, itulah antara kisah pengalaman manis saya sewaktu diuji Allah dalam bulan Ramadan. Maka saya masih mampu tersenyum sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika mana sebenarnya program yang saya tadi bersama dengan Tan Sri di Jabatan Kedua Sdn Bhd. Jadi bila siap dengan jabatan kedua tu, jabatan kedua Penang tu, maka saya rasa terharu, saya rasa teruja, terkesima dan teruna. Sebab apa? Sebab saya mengikuti dan saya terlibat dalam program pembikinan apa? Pembikinan jabatan kedua Sdn Bhd. Jadi waktu tu saya mula-mula sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mula-mula saya naik jabatan ni kan. Maka waktu tu saya diberi percuma lah. Sebab ustaz waktu tu duta, bukanlah duta kan, lebih kurang lah, something like that lah, okay? Sebab saya memang sangat rapat. Kami ada buat kenduri pulut durian, kena solat hajat perdana atas jabatan. Saya bawa usung speaker ni, bawa speaker, speaker ni atas jabatan. Angin kuat, masya-Allah kan. Tempat ni kita dah rasmi dah lah semua jabatan tu. Waktu sebelum jalan tar dibuat, kita naik boat, dibawa naik boat tu berhenti dekat tiang. Okay, tiang tu baru suku siap dekat center dia, tengah-tengah puncak tu. Boat berhenti, kami naik atas tangga. Naik tangga tu keliling tiang. Maksudnya apa? Tiang di bawah jabatan tu, naik tangga terus naik ke jabatan tu. Itulah pengalaman yang dibawa oleh Jabatan Kedua Sdn Bhd. Naik boat daripada JT Batu Kawan, Batu Maung. Jadi kita naik tu boleh tengok panorama. Depan tu kosong, tiang tak naik lagi. Tiang hak tengah ni kan. Yang hak sebelah Batu Maung ni dah siap. Belah Batu Tengah dengan Batu Kawan belum siap. Dia tiang dah siap, tapi dia punya jalan tu belum ada lagi. Dia masih kosong. Macam tu. Jadi itulah pengalaman saya dan kenangan saya lah pertama bersama Jabatan Kedua Sdn Bhd. Sampai program di Penang, program di KL pun saya lah yang kita akan handle lah majlis-majlis sepanjang Ramadan, setiap tahun Ramadan. Daripada jabatan tak siap sampailah jabatan siap. Sekarang bila jabatan siap, maka Datuk Sri Tan Sri yang bersama saya dulu, dia pun semua dah pencen dan tukar kerja. Maka saya pun dah lost contact. Jadi sekarang dah tak ikut lagi program Jabatan Kedua Sdn Bhd. Rindu jugalah. Okey, begitu. Okey, jadi siapa nak tahu sejarah Jabatan Kedua tu kena tanya saya lah. Kan kita membesar dengan Jabatan Kedua tu. Okey, itulah kisah dia. Kita jemput makan. Boleh kan tunjuk makan? Bismillahirrahmanirrahim. Makanan orang mengidam. Cuba tukar dia. Tangan kanan makanan orang mengidam. Bapak-bapak mengidam. Oh, Syuk ada. Oh, segan nak jumpa Syuk. Orang hebat. Tuan-tuan nampak saya clear tak? Jelas tak? Okey, siapa nak sembang boleh? Kita bagi ruang dan peluang. Sembang santai je malam ni. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Ada soalan? Ada jawapan? Ada
Weh, Faiz dapat rasa? Makanan biasalah bapak-bapak penyedam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Astaghfirullah. Okey. Okey, siapa ingat zikir berbuka puasa? Doa dan zikir berbuka puasa yang saya post dekat IG ni lah. Okey, siapa dah tengok video-video yang saya ambil, yang saya share dalam program Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban sepanjang hampir seminggu lah, sekitar balik pulau, sekitar Penang. Okey, siapa yang jom kita semua kita teruskan. Jom kita berhenti rehat seketika bersama dengan KitKat dengan zikir berbuka puasa. Jadi zikir ni kita boleh baca sebelum buka puasa. Boleh? Boleh follow kan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Boleh follow? Boleh. Try. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Boleh? Itu antaranya. Nak sambung lagi? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Faiz, tak jelas suara ke tak jelas gambar? Tak jelas apa? Apa yang tak jelas? Tak jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Karim, astaghfirullah, as'aluka al-jannah. Okey, ada yang saya pernah tanya hari tu, siapa yang pernah suara sekarang dah okey. Oh, tadi sebab tadi guna mic ni kot. Dia bila bergabung dengan mic ni kan, jadi kita apa. Okey. Siapa yang ada pengalaman dah masuk waktu buka puasa tapi dia tak boleh buka puasa? Macam mana tu? Maksudnya apa? Dia mungkin ada di jalanan, dia tengah drive, kereta rosak. Siapa yang pernah pengalaman tu? Maksudnya ramai aku sewaktu saya berkhidmat di Langkawi, kerja di Langkawi dulu, pernah beberapa kali juga waktu nak balik on the way tu kereta rosak waktu buka puasa ni. Bukan kenderaan hotel. Saya tu kerja ke hotel. Lepas tu dalam flight ni biasa lah kan. Dalam flight tu biasa kan. Okay. Ni atas jalan. Ke atas jalan saya nak bawa bila-bila atas flight kita boleh ada benda makan kan, ada sumber benda makan. Kadang tu yang makanan yang kita order ataupun makanan kalau macam Malaysia Airlines memang dia bagi untuk buka puasa. Ini yang maksud saya, kita jalan memang tak ada bekalan makanan. Kita atas kereta kenderaan, tiba-tiba waktu buka puasa memang tiada bekalan makanan. So apa tindakan anda nak buka puasa? A, korek hidung. B, korek telinga. C, korek mulut. Okey, apa jawapan? Macam mana nak buka puasa? Nak makan, tak ada makanan, tapi dah masuk waktu buka puasa. Macam nak buat? Ada soalan? Ada komen? Kita di jalan ataupun di mana-mana lah, tersesat ke apa, ataupun memang rosak kenderaan, highway, jam, atas motor rosak, pancit, tayar dan seumpamanya. Waktu buka puasa, makanan tak ada. So nak macam mana nak buka puasa tu?
Apa tindakan anda? Okey, siapa boleh telan telan air liur tak batal puasa. Ayat liur dia tak pakai, dia tidak membatalkan puasa telan air liur. Okey. Air liur nak terbatal puasanya sebab air liur memang tidak apa itu. Oh, terus keluar selang sabar apa? Ni buat macam mana? Siapa tahu jawapan dia? Makanan tiada, minuman tiada. Okay, biasanya kalau sebut pasal buka puasa yang tiada makanan ni, ada orang yang berbuka, ada orang yang bersahur di dunia isak jari. Isak jari buka puasa, isak jari batal sembahyang ah? Batal sembahyang lah dah. Isak jari batal puasa ah? Isak jari tak batal puasa, sebab jari mana ada rasa. Kalau jolok jari ke dalam rongga, yang tu baru batal puasa. Kan? Lain lah kalau jari kita ada rasa tom yum. Kan? Isak-isak rasa tom yum, kenyang. Okay, batal Okey, sebut tentang berbuka ni, ada orang yang bersahur di dunia, berbuka di syurga. Apa jawapannya? Bersahur di dunia, berbuka di syurga. Senang Nasir Muhammad. Siapa dah jawab? So ada dua soalan lah. Kan? Biasa hampa tanya ustaz, lain ustaz tanya hampa pula. Siapa hampa tak tanya? Okey. Yang pertama dia tanya, ada masuk waktu buka puasa, makanan tak ada, minuman tak ada, nak buat macam mana nak buka puasa? Satu. Yang kedua, orang yang bersahur di dunia dan tetapi berbuka di syurga. Rasa masin-masin peluh. Sanggup kan nak telan peluh? Jawapan tu betul, memanglah boleh je minum rasa peluh tu, tapi jawapan soalan dia ni soalan yang praktikal ni. Tu masin peluh tu betul, tapi adakah kita sanggup buat makan peluh, minum rasa peluh sendiri? Masya-Allah, betul. Yang soalan yang kedua tu jawapan betul dah. Orang yang mati syahid, kawan kita di Palestin, di Syria, kan, mereka berjuang, mereka mempertahankan masjid bulan puasa, dibom, tiba-tiba meninggal sebelum waktu berbuka, maka Allah menyiapkan makanan dan hidangan untuk mereka dalam syurga. Seronok kan? Insya-Allah hebat. Okey, soalan kedua sudah terjawab. Soalan pertama, soalan pertama sebenarnya, soalan Seri Muhammad, kita tak payah buat apa-apa. Sebab puasa itu hanya sah waktu bermula waktu subuh, okey. Lepas imsak waktu subuh sehingga terbenamnya matahari. Jadi bila terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, walaupun kita tak makan, walaupun kita tak baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, puasa akan tetap terbatal. Boleh faham tak? Maksudnya tak payah buat apa-apa. Memang dah batal puasa dah. Memang bukan batal puasa, maksudnya puasa kita dah terbuka dengan sendiri dia. Tak perlu niat pun, tak perlu niat. Allahumma laka sumtu tak payah. Okey, sebab memang puasanya, had puasa memang sampai waktu maghrib saja. Had puasa bukan waktu kita makan. Kalau kita makan sebelum waktu berbuka, yang tu memang batal puasa. Tapi kalau kita tak makan sampai waktu berbuka, maka puasa kita hanya dikira sampai waktu maghrib dan waktu berbuka saja. Jadi tak usah buat kemas, ustaz saya nak buka puasa lagi ni, pahala saya lebih, nak dah. Sampai Ramadan ni saja. Sampai waktu berbuka saja. Okey? Nah, bagi itu bilang. Ada soalan kah? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah mereka, wira-wira negara yang berkorban nyawa. Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang bertarung nyawa. Okey? Ya, begitulah kisahnya. Okey, ada orang tanya apa sejarah dan asal maksud sahur. Okey, abang-abang dan adik-adik, kakak-kakak, dalam sehari, setiap hari, ni bukan hanya bulan puasa saja, Allah buat ada satu waktu. Dan waktu ni namanya sahar. Sin, ha, ra. Ni nama waktu. Dalam sehari kan ada nama waktu. Siang an-nahar, siang, malam al-lail. Kan dia ada pecahan masa dan pecahan nama dia, nama waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh silakan. 1/3 malam, maghrib sampai isyak.
2/3 malam, isyak sampai tengah malam lah, sampai waktu subuh. Jadi dalam banyak-banyak waktu siang malam ni, ada waktu dalam ulama sebut, Allah buat nama waktu ni ialah sahar, sin hara. Waktu sahar ni berlaku setiap hari, bukan hanya bulan Ramadan. Okey, waktu bila berlaku ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih kurang plus minus 30 minit sebelum subuh. Dan nama ni kita panggil nama sahar. Ambil point ni ya. Okey, ini nama waktu tu. Allah buat memang macam tu. Sejak bumi ni diciptakan. Nama dia sahar. Jadi bila waktu tu nama sahar, perbuatan kita makan dalam tempoh waktu sahar, maka perbuatan makan itu namanya sahur. Boleh faham? Okey. Waktu tu, nama waktu tu ialah sahar. Perbuatan memakan sesuatu dalam waktu sahar dipanggil sahur. Dalam Quran Allah sebut wa minal ashar wa hum yastaghfirun. Ini ayat dalam Al-Quran. Di antara waktu-waktu sahar, waktu-waktu suhur tu, maka ada waktu yang Allah makbulkan doa, yang Allah tak tolak, mustajab, yang mustajab, dengan syarat kamu kena banyak beristighfar. Wa hum yastaghfirun. So bangkit awal tu, bangkit je nak buat apa? Bangkit tahajud ni kan, kita tak niat tahajud, contoh kita bangkit untuk sahur, ataupun bukan bulan puasa sendiri pun, terjaga setengah jam sebelum subuh, terjaga, bangkit terjaga, terbuka mata tanpa sengaja, nak buat macam mana? Astaghfirullah, paling kurang lah tu, paling kurang, astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim ya Allah. Cukup setakat mana yang kita mampu, dah kita dapat pahala pengampunan dosa. Memang Allah janjikan dalam tempoh lebih kurang setengah jam sebelum masuknya waktu subuh, namanya sahar. Daripada sahar itulah terbitnya perkataan sahur. Boleh? Itu sejarahnya. Okey. So nak buat apa? Kalau boleh, tunaikan solat sunat tahajud sebelum pergi makan. Jangan makan awal sangat. Siapa yang makan awal lebih kurang sebelum setengah jam sebelum subuh, maka waktu bukan sahur. Yang makan pukul 2, pukul 3, pukul 4. Ni yang kelas Semenanjung lah. Kalau di Sabah kan awal, di Sabah 4.30 sudah subuh. Istighfar tu paling kurang lah. Kalau rajin lagi, bangkitlah ambil sembahyang tahajud, taubat. Itu yang kemas lah sikit. Tapi yang paling kurang ni, paling tak larat sangat, okay, maka kita istighfar, astaghfirullahalazim, better than nothing. Itu minimum lah, minimum. Boleh Okey, apa tadi? Waalaikumsalam, Raden, ya. Ada apa? Atau ada tapi belum balik. Apa ni? Mana soalannya? Soalan Raden, soalan apa? Waalaikumsalam, nak tanya, sila. Mana soalan? Tiada soalan. Ustaz, kita try jemput siapa mau syukri. Ya Allah ya Tuhanku. Kita try dengan Ashraf Azli Senario. Try Muhammad Naufal Cetus. Ustaz, banyak berlaku bila time sahur, selagi tak azan belum habis sahur ni, duk bila selawat nak azan, ada kata tu pun ada kata belum azan. Macam mana tu? Okey, macam mana? Banyak berlaku bila time sahur, selagi tak azan belum habis sahur ni, duk bila selawat nak azan. Okey, kita bukan duduk di kawasan kita bukan kawasan hutan, kawasan pedalaman yang tidak ada panduan jam. Okey, pada pendapat saya, bukan pendapat saya juga, pendapat ulama lah juga, untuk nak selamatkan kita punya waktu sahur ni, kita kan dah tahu waktu sahur, takwim dah ada. Ni zaman teknologi canggih. Kita bukan dalam hutan, kita bukan di pedalaman. Walaupun kita ada surau dan masjid, jangan bergantung harap kepada azan di masjid atau surau. Sebab teknikal orang yang azan ni kadang-kadang tersalah, tersilap, terlewat. Dia manusia, kan? Jadi nak buat macam mana? Kaedah yang paling tepat, yang paling yakin, ijtihad kita kan dah tahu waktu dia, kunci jam elok. Waktu makan tu letak, tengok jam, okay, dia lewat ke, just ikut kita punya jam kita. Yang tu yang paling sahih, yang paling yakin. Tak perlu ikut yang
azan tu. Sebab apa? Azan tu boleh jadi terlewat, sebab manusia kan ada sifat lemah, terlewat. Orang tua tu pergi masjid mungkin kayuh basikal lambat. So kita tak perlu terlalu bergantung. So dah contoh macam Pulau Pinang 5.53 kan sekarang, 5.52. Tu last lah tu subuh. Maka dah kita tahu makanlah sebelum 5.52. So selesai. Boleh Okey, begitu ceritanya. So jangan makan lebih daripada 5.52. Tak kira lah azan. Kata azan 5.52 aku stop. Itu dia punya cara dia. Boleh. So selesai. Kalau kita duduk kawasan kampung, jam tiada, phone tiada, tiada panduan jam, yang tu lain. Yang tu barulah kita gantung dekat masjid kan. Ini sebab kita ada teknologi, kita ada jam, kita ada phone. Waalaikumsalam. Radin, kalau imam terlupa seperti doa kunut, rakaat dan sebagainya dalam solat, bolehkah makmum perempuan melafazkan subhanallah? Di sebaliknya tiada. Okey, perempuan dia ada kaedah untuk tegur macam ni, dia tepuk. Ya. Bagus soalan ni. Macam ni. Kan perempuan tangan macam ni kan, qiyam kan. Bila dia ni dia boleh tepuk. Okey. Perempuan dia tak boleh sebut subhanallah. Dia tepuk je. Tepuk sekali. Itu antara kaedah untuk menegur imam bagi perempuan. Okey. Tapi kalau imam tak sedar juga, jangan pam tepuk dia pula. Kan? Ini kaedah yang paling beradab lah. Tapi kalau dia tak sedar juga tak apa. Kita follow sebab kita mengikut imam. Selagi mana dia kalau contoh macam ni kalau dia terlupa kunut, rakaat dan sebagainya, kalau yang dia terlupa tu benda yang hak rukun, sekat kunut dia bukan rukun kan. Kalau macam rakaat tak lupa sujud, kita dah tegur tetap tak ada perubahan. Sampai dia bagi salam, dia terlupa rokok, terlupa sujud, dia nak bagi salam lah. Maka waktu bagi salam tu, kita follow dia dan kita niat mufaraqah. Kalau terkurang rakaat, kita bangkit sambung selepas satu rakaat. Ikut rakaat yang kita kurang lah. Kalau dia terkurang doa kunut, dia tak baca, kita tegur, kita boleh follow dia sebab doa kunut tu bukan wajib. Tapi kalau terkurang benda lain yang rukun, yang tu wajib kita tambah. Dah tegur pun dia tersalah juga, maka yang tu waktu tu kita wajib boleh mufaraqah. Mufaraqah ni niat keluar daripada jemaah, kita sambung semayang sendiri. Semayang tu sah, tapi tak dapat jemaah lah. Kita sambung dan teruskan apa yang terlupa dan terkurang tu. Okey. Kita tepuk macam ni. Tepuk sekali je lah. Okey, untuk perempuan menegur imam lelaki, menggantikan subhanallah. Ustaz, macam mana nak buat solat sunat tahajud tu untuk yang tak pernah buat langsung? Okey, bagus soalan tu. Yang pertama, niat. Malam ni nak tidur, ya Allah bantu saya, ya Allah tolong bangunkan saya, kejut saya, ya Allah. Cakap dengan Allah macam tu. Ini duk suruh awek markah Cikaro kejut kita pula. Dia tu siapa? Dia tu tahajud tak nak bangkit kan. Ya Allah kejutkan saya. Kita janji dengan Allah, kita buat call time dengan Allah. Ya Allah nak bangun ni tahajud, tolong lah. Sebut pada Allah macam tu waktu atas katil. Yakin, ambil wuduk. Okey, baca 3 kul ke apa, yakin sungguh-sungguh. Bayangkan esok kita akan bertahajud. Bayangkan, mainkan dalam kepala. Okey, insya-Allah esok Allah akan jaga. Allah akan kejutkan kita. Okey, bila dah bangun, dah ambil wuduk, bersih, simak diri, ambil wuduk. Okey, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim ya Allah. Usolli sunnatat tahajjudi, boleh? Usolli sunnatal tahajjudi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Okay, usolli sunnatal tahajjudi raka'ataini, kalau seorang lillahi ta'ala, imaman tak payah, makmuman tak payah, adaan pun tak payah, kalau seorang-seorang lah. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama lepas Fatihah boleh baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah boleh baca qul huwallahu ahad. Boleh qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Lepas tu sembahyang macam biasalah 2 rakaat. Habis, selesai. Boleh? Boleh yang Syahidah? Baik. Tempat Ustaz Mutalib berada habis Covid. Ya, boleh. Oh ya kan. Bulan puasa Ustaz Pi hari tu kan, tahun lepas. PA sistem sedap di Nahdah. Ya, insya-Allah Ustaz sampai.
Sekarang ni banyak grup tadarus WhatsApp dan khatam guru. Ada setengah Ustaz kata ianya bukan khatam. So apa penjelasan Ustaz? Okey, khatam ni ketika mana kalau boleh waktu khatam, sebaiknya waktu nak khatam tu dia baca serentak. Kita baca online. Tapi kalau misalnya Seri Muhammad, kami bincang dah hari tu ustaz-ustaz. Dia macam ni. Dia kena, dia sebenarnya dia tadarus ni, tadarus WhatsApp ialah dia, kita tak panggil khatam kot sebenarnya yang dibincangkan. Sebab khatam ni dia kena baca serentak. Okey. Tadarus pula dia kena saling membaca. Tapi kalau baca masing-masing, itu dia tak panggil tadarus. Dia panggil tilawah lah, tilawah Al-Quran. Jadi yang lebih tepat sebenarnya tilawah Al-Quran, kita baca masing-masing. Dia bukan tadarus. Maksud tadarus ni ialah kita boleh macam ni kan. Contoh saya baca, semua dengar. Lepas tu yang hak dengar ni boleh sambung. Baca sendiri-sendiri. Tapi kita buat live macam ni. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Semua buka Quran tengok. Walaupun saya tak nampak tuan-tuan pegang Quran, tapi tuan-tuan buat. Bila semua buat, kita buat live macam ni, saling baca membaca, maka itu barulah maksud tadarus, saling baca membaca. Tapi kalau kita pakai buah nama dalam grup, masing-masing baca, dia lebih tepat bukan tadarus, dia adalah tilawah. Sebab kita baca masing-masing. Tadarus ni dia kena saling baca membaca, saling dengar mendengar. Itu lebih tepat. Tapi tak ada masalah, boleh je nak buat. Okay, cuma istilah je. Istilah. Kita sebut tilawah Al-Quran lah. So bila dah habis 30 juzuk, boleh je nak buat khatam, tak ada masalah. Okay. Sebenarnya boleh Quran tu, cuma dia bukan istilah tadarus. Yang penting baca Quran. Itu yang kesimpulannya. Okey. Okey, ada soalan lagi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah hamba-Mu. Gerawina negara. Okey, tiada soalan Okey, tiada soalan. Sampai di sini sahaja pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Saat kita tengok ada siapa-siapa yang Amirul Hadi. Amirul Hadi, Amirul Hadi, Okey. Okey, insya-Allah kalau ada apa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.